Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul. Dan telah kita solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita akan sambunglah kelas kita yang telah lalu, insya-Allah taala. Ada ni kan, ada kuliah dah. Saya balik Kelantan minggu depan. Bukan Isnin atau Selasa. Baik. Jadi last kuliah hari itu kita dah baca ayat yang ke-106 di mana Allah Ta'ala menegaskan tentang nasakh. Dan dua kuliah yang lalu saya telah huraikan secara agak terperinci laya tentang perihal nasakh dalam Islam, ya. Di mana kita ada nasakh secara am, di mana Islam telah menasahkan agama-agama terdahulu. Al-Quran telah menasahkan kitab-kitab terdahulu. Dan secara khususnya dalam ajaran Islam itu sendiri ada hukum yang dinasahkan antara satu dengan yang lain, ya. Nasakh ni maksud dulu tak boleh, sekarang dah boleh. Ataupun dulu boleh, sekarang tak boleh. Pertukaran daripada satu hukum pada satu hukum yang lain. Of course lah di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan di atas kemaslahatan itu sendiri. Dan saya dah buat contoh-contoh, ya. Dan di hujungnya Allah Taala berkata, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala bertanya, tidakkah kamu tahu bahawa Allah Taala Maha berkuasa di atas segala sesuatu, ya. Maksudnya menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menghukumkan sesuatu, yakni nak melarang atau menyuruh sesuatu dalam satu-satu masa. Mungkin dulu Allah Ta'ala benarkan, sekarang Allah Ta'ala tak benarkan. Begitulah, ya. Semuanya di atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimanapun kita beriman bahawa apa yang disyariatkan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Mungkin dulu tak boleh, sekarang boleh. Itu yang terbaik untuk kita. Dulu boleh, sekarang tak boleh, itu yang terbaik untuk kita, ya. Walaupun Allah Ta'ala Maha berkuasa, dia boleh syariatkan apa sahaja. Tapi of course lah apa yang disyariatkan olehnya adalah yang terbaik untuk manusia keseluruhan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam ayat 107, ya, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Setelah Allah Ta'ala bertanya, tidakkah kamu tahu bahawa Allah Ta'ala itu Maha berkuasa? Kemudian Allah Ta'ala bertanya lagi, tidakkah kamu tahu bahawa bagi Allah Ta'ala itu adalah kerajaan langit dan bumi? Ya, maksudnya Allah Ta'ala selain dia berkuasa di atas segala sesuatu, kerajaan langit dan bumi juga berada di dalam kekuasaannya, ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bernama dengan Al-Malik ataupun Al-Malik. Dua-dua betul. Sebut Al-Malik pun betul, Al-Malik pun betul. Al-Malik masuk raja, Al-Malik masuk yang menguasai, ya. Sebab itu bila kita baca Al-Fatihah, ayat ketiga itu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ada dua cara baca, ya. Pertama dibaca dengan panjang, dengan mad, Maliki Yaumiddin, ya. Dan itu bacaan sebahagian alim ulama Islam dan sebahagian sahabat Nabi juga radhiyallahu ta'ala anhum baca secara mad, Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Betul tak terjemahan dia, ya. Dan boleh juga dibaca dengan qasar, Maliki Yaumiddin, ya. Umpama yang standard ataupun yang muktamad dalam mazhab Imam Malik rahimahullah, mazhab Maliki dia baca pendek. Sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, selaku salah seorang ulama dalam mazhab Maliki, beliau memilih baca itu dan beliau buat mari banyak dalil-dalil dan perhujahan bahawa bacaan Malik itu lebih afdal, baca pendek itu lebih afdal, ya.
Boleh belaka baca panjang pun boleh, baca pendek pun boleh, tapi dia kata baca pendek itu lebih afdal. Dia buat marilah hujah-hujah beliau banyak, ya. Walaupun hampir sama raja dan yang berkuasa, lebih kurang aja. Kalau kita kata Maliki Yaumiddin, baca pendek kan, masuk raja pada hari pembalasan. Kalau kita baca panjang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, lebih kurang aja. Ya. Raja adalah berkuasa, betul tak? Lebih kurang aja sifat raja, sifat berkuasa. Jadi bila kita sebut raja, maksudnya yang berkuasa lah. Sebab tu dia kata pendek lebih baik. Maliki Yaumiddin. Raja ni lebih bagus daripada yang berkuasa, kerana raja tu sendiri adalah orang yang berkuasa. Tapi bila sebut yang berkuasa, belum tentu dia raja. Macam ada kurang sikit lah. Dia buat mari pujam-pujam beliau. Ala kulli hal, kedua-dua bacaan itu diterima. Sama ada Malik atau Malik, kedua-duanya adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua-duanya adalah merujuk kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ialah sifat mulk, sifat berkuasa. Ya. Dan ini disebut oleh Allah Taala, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kamu tahu bahawa bagi Allah Taala itu mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Ya. Jadi semua orang beriman Allah Ta'ala itu berkuasa, dan Allah Ta'ala itu raja juga, ya. Bahkan pada hari kiamat nanti, setelah dimusnahkan langit dan bumi, semua orang telah mati, melainkan beberapa makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mati pada waktu itu. Bila semua dah mati, tidak ada sesiapa lagi, Allah Ta'ala akan menyeru, Ainal Malik, Ainal Jabbar. Mana lagi raja yang ada? Mana lagi orang yang berkuasa? Ya, masa tu dia seorang saja, sebab hak lain semua dah musnah. Tidak ada lah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja raja yang mutlak, dan orang yang berkuasa secara mutlak. Ya, itu dia panggil Allah Taala nak menzahirkan kuasanya. Setelah tidak ada seluruh makhluk hancur pada hari kiamat, Allah Taala akan menyeru beberapa kali, di manakah raja, di manakah raja, ya, untuk nak menzahirkan kekuasaan dan kerajaan dirinya. Jadi Allah Ta'ala tanya, alam ta'lam. Alam ta'lam ni merujuk kepada ilmu lah. Tidakkah kamu berilmu? Ya, ta'lam daripada ilmu. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut beratus-ratus kali perkataan ilmu. Kadang-kadang kata kerja macam ni lah, alam ta'lam, itu kata kerja. Tidakkah kamu mengetahui? Tidakkah kamu berilmu? Kadang-kadang kata nama, ya, macam-macam lah, ya. Tapi ratus-ratus kali, 700, 800 kali macam tu Allah Ta'ala sebut perkataan ilmu. Dulu kita dah bincang, antara perkataan ilmu yang pertama yang disebut oleh Allah ialah tak kala diciptakan Adam AS, di mana Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada Adam dalam hal itu, dan tak diberikan ilmu berkenaan kepada para malaikat. Dan disitulah kelebihan Adam berbanding mereka. Ya, kelebihan Adam bukan kerana fizikalnya. Kalau nak kira fizikal, malaikat lebih hebat penciptaannya, ya. Habis tu kelebihan dari sudut mana? Ilmu lah. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa Adam ni lebih dia ilmu, maka dia ajarkan ilmu kepada Adam, tak diajar kepada malaikat yang lain. Dan bila Allah Ta'ala tanya, Adam boleh jawab, malaikat lain tak boleh jawab. Sebab itu malaikat berkata, subhanaka, macam mana ayat tu? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walaupun malaikat ni makhluk yang dekat dengan Allah, tapi jika Allah Ta'ala tidak ajarkan, mereka tidak tahu. Semua makhluk begitu, termasuk para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jika Allah Ta'ala tidak wahyukan kepada mereka, mereka pun tidak tahu. Malaikat pun sama, jika Allah Ta'ala tidak mengajarkan kepada mereka, mereka pun tidak tahu, ya. Jadi in that case, Allah Ta'ala ajar pada Adam, Allah Ta'ala tak ajar pada malaikat. Malaikat pun kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau wahai Tuhan, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Dan engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, ya. Sebab itu perkataan ilmu antara perkataan yang terawal disebut dalam Quran. Dan sebab itu juga para ulama kita dalam buku-buku syariat mereka, kebiasaan mereka akan mendahulukan kitabul ilmi, kitab ilmu ataupun tajuk tentang ilmu sebelum tajuk-tajuk yang lain. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya antara kitab terawal ialah kitabul ilmi.
the book of knowledge. Begitu juga ulama-ulama yang lain, Al-Imam Nawawi rahimahullah sama juga, ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sama juga. Dalam Ihya Ulumuddin ada Kitabul Ilmi dan juga sebahagian buku-buku yang lain. Dan dia menjelaskan kepada kita tentang definisi ilmu, tentang kategori ilmu. Ilmu ni ada berapa jenis, ya. Dan kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam buku-buku beliau Ihya Ulumuddin, Risalah Al-Laduniyah, dia juga membahagikan ilmu ni kepada beberapa kategori, ya. Paling senang kita nak faham, ilmu ni ada dua lah. Kata Al-Ghazali, i'lam anal ilma qismain, ala qismain. Ketahuilah bahawa ilmu ni ada dua jenis lah. Ahaduhuma asy-syar'i wal akhar al-'aqli. Ilmu ni ada dua. Satu ilmu syarak, satu ilmu akal. Ilmu syarak ni ialah ilmu yang berteraskan kepada nah syarak, Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Itulah ilmu syarak, ya. Ilmu yang mesti berteraskan kepada kedua-duanya. Ilmu yang mesti bersumberkan kepada wahyu. Tak boleh nak pandai-pandai, ya. Jadi maknanya contoh-contohnya ilmu akidah umpamanya. Ilmu syarak. Ilmu syar'i ni mana ilmu syarak, ya. Ada sumbernya. Mesti ada nas. Terutama bila kita bercakap soal-soal ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Bila bercakap tentang Allah, mesti ada nas. Bila bercakap tentang malaikat, mesti ada nas. Bila bercakap tentang roh, mesti ada nas, ya. Tak boleh nak cakap kata roh bila mati balik rumah, tengok anak, tengok isteri. Mana nasnya? Wah, ini kata-kata ulama. Mana boleh kata-kata ulama? Mesti ada nasnya. Ulama mimpi kot, takkan ulama terima wahyu kot. Kadang-kadang dikatakan kata-kata ulama, tapi tidak pun. Orang sandarkan kepada golongan tertentu, sedangkan mereka berlepas diri daripadanya. Ulama mana yang kata tu? Ulama kata pun mesti ada nas. Kadang bukan ulama pun, kan, ya. Tak apa kalau ada nasnya, diterima. Itu pun mesti nas yang sahih. Kerana dalam bab akidah ulama sepakat, jika hadis, ia mesti hadis yang sahih. Ada yang tak sahih, tak boleh diguna pakai. It's not applicable at all. Tak boleh guna langsung. Kerana akidah ia melibatkan kepercayaan. Kepercayaan mesti beri di atas sumber yang kukuh dan mesti nah yang sahih, ya. Roh tak boleh. Sementara hal roh ni dia amat terhad. Allah Ta'ala pun tak banyak cerita tentang roh dalam Quran. Yasalunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Bila orang Yahudi tanya Nabi tentang roh, Allah Ta'ala jawab senang saja. Katakan kepada mereka, roh tu adalah urusan Tuhanku, ya. Jadi kalau orang banyak cakap tentang roh sehingga sampai detail, ada perinciannya begitu begini, jadi kita pelik lah, ya. Manakala jika ada nas, kerana roh telah ditegaskan bahawa ia adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Hadis Nabi tentang roh pun tidak banyak, ya. Paling-paling pun Nabi cerita tentang kematian. Bila kita mati, roh kita dibawa ke mana, akhirnya berada di mana, that's it. Kerana tidak ada kepentingan yang besar untuk kita tahu tentang roh, melainkan apa yang perlu sahaja, ya. Dan apa yang ada, that's it, cukup. Tak perlu kita berlebih-lebihan, ya. Kerana yang dituntut dalam hak awak akidah ialah keimanan. Walaupun benda tu tak banyak diceritakan, as long as kita beriman, that's it, ya. Dan yang dituntut dalam setengah keadaan hanya perkara usul saja. Kadang-kadang perkara furu' tak beriman pun tak apa, ya. Kerana benda tu benda furu'. Benda usul, benda induk, of course kita mesti beriman, ya. Apa lagi? Hari kiamat, lebih-lebih lagi mesti ada nas, ya. Dan begitulah yang lain. Akidah kerana ilmu syarak, mesti ada sumber yang berasaskan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lagi ilmu ibadah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, selain daripada ilmu akidah yang kita kena belajar, kerana ia adalah ilmu syarak yang paling afdal sekali, tertinggi sekali. Dalam hierarki ilmu akidah adalah ilmu yang tertinggi sekali. Dan selepas itu baru datang ilmu ibadah, ya. Ataupun apa yang disebut sebagai ilmu hakillah, ilmu hak kita kepada Allah, kita dengan Allah, ya. Sembahyang, puasa, zakat, haji, ya.
Zakat ni walaupun dia harta, dia melibatkan harta, tapi dia ibadah. Dia bukan muamalah. Ya. Sebab itu zakat walaupun dia bersabit dengan harta, Islam mensyaratkan keimanan. Di mana kalau orang tu tidak Islam, dia tak wajib zakat. Walaupun dia kaya macam mana pun. Dan bila dia masuk Islam, tak wajib qada. Zakat hak masa dia kafir tu, dia macam semayang juga. Orang Islam, orang bukan Islam, masuk Islam, dia kena qada tak, dia tak semayang zaman dia kafir dulu. Tak payah kan? Zakat pun sama juga. Walaupun ia ibadah harta, tapi kerana ia termasuk di bawah kategori ibadah, maka ia mensyaratkan Islam. Dan bila ia tidak dilakukan dengan sebab dia kafir pada waktu itu, bila dia masuk Islam, dia tak payah qada. Ya, tak payah qada lah. Kaya macam mana pun, kalau dia kafir, dia tak wajib bayar zakat. Dan bila dia masuk Islam, dia tak payah qada zakat-zakat dia zaman dia kafir. Ya. Kerana zakat ni walaupun dia harta, ibadah dari sudut harta, tapi dia tetap ibadah. Ya, disyaratkan Islam di situ. Itu hakullah kita dengan Allah. Ya. Tak ada kena-mengena dengan orang lain. Sebab tu bila kita mati, tinggal semayang banyak mana pun, tak ada orang boleh qada semayang bagi pihak kita. Ya. Adalah pendapat ulama yang kata boleh qada semayang untuk orang yang mati. Seorang dua lah. Tapi majoriti kata tak boleh sama sekali. Pertama, kerana tidak ada bukti daripada sunnah Rasulullah SAW bahawa Rasulullah suruh kita ganti solat orang yang telah meninggal. Jauh sekali Rasulullah tidak pernah melakukannya. Jadi benda itu tidak ada. Sementara ia adalah ibadah tubuh badan dan dia melibatkan hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah, mana orang boleh ganti? Ya. Berbeza dengan sebahagian hak Allah yang lain seperti puasa. Puasa hak Allah juga, tapi boleh ganti. Di sisi majoriti ulama lah, walaupun ada sebahagian kata tak boleh ganti. Yang standard dalam mazhab Maliki, Al-Imam Malik kata tak boleh ganti. Puasa macam semayang. Kalau orang tu tinggal semayang, kita tidak qada baginya. Puasa pun sama, kita tidak qada baginya. Kerana ia adalah ibadah dia sendiri yang ada hubung kait dengan Allah. Allah saja boleh mengampunkan dia. Dia tak pakai hadis yang kata boleh puasa untuk orang mati, dia tak pakai. Ya. Ada hadis itu dalam Sahih Muslim daripada Ibn Abbas, tapi dia tak pakai lah. Dia kata puasa tak payah ganti. Ya. Jadi ibadah hakullah kita dengan Allah. Ada pula hakku an-nas, hak kita dengan manusia, muamalah lah. Ya, selain daripada ibadah. Muamalah kita, jual beli kita, berniaga kita, urusan kita dalam kemasyarakatan, hidup sesama jiran kita, macam-macam lah dalam muamalah. Itu hak kita dari sesama manusia. Ya. Jadi muamalah pun kena belajar juga. Ada muamalah harta, ya, pengurusan harta macam mana. Kalau bapak kita mati, macam mana nak uruskan harta itu? Biar je. Ya. Ada orang bila meninggal, kunuri arwah tiap-tiap bulan buat. Tapi harta pusaka si mati yang ditinggalkan, tak kisah pun sampai 4-5 tahun. Ya. Sedangkan yang penting selepas kematian ialah pengurusan harta itu. Itu yang penting sekali. Tapi duk sibuk benda lain. Hak tu apa patut didulukan. Ya. Tak perlu ditunggu sampai 100 hari, 200 hari. Tunggu apa? Boleh urus terus. Itu yang dituntut dalam agama sebenarnya. Menguruskan harta si mati setelah kematiannya. Bahkan itu sahaja tanggungjawab orang yang hidup kepada orang yang mati. Yang wajib ialah menguruskan hartanya. Ya. Kalau kita tak uruskan harta si mati, kita berdosa. Ya. Kerana ia adalah satu benda yang wajib selepas dikebumikan seseorang yang mati. Ya. Kerana Islam ni dia ambil berat tentang hak kita sesama manusia. Nabi SAW bila orang tu mati, dia nak semayang, dia tanya dulu, orang ni ada hutang tak? Tak ada, dia akan semayang. Tapi bila dia tanya, orang ni ada hutang tak? Ada harta tak tinggal? Boleh selesai tak? Boleh, dia akan semayang. Tapi bila dia tanya ada hutang, ada harta tak? Tak ada. Nabi tak semayang. Sallu ala sahibikum, semayanglah ke atas sahabat kamu. Nabi tak semayang. Ya. Belum tanam lagi tu, Nabi dah tanya pasal harta. Memang harta mesti diselesaikan sesegera mungkin. Ya. Dulu di kampung saya adalah seorang kepala yang menguruskan harta-harta pusaka.
Syarat dia nak urus harta pusaka, tunggu lepas 1 hari dulu. Ya. Saya tak tahulah daripada mana syarat itu. Konon-konon nak bagi lepas makan 1 hari dululah. Kan? Tak perlu ya. Boleh diuruskan sesegera mungkin. Ya, selepas ke bumi nak urus terus boleh, bahkan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Apa masalah je kan? Baik. Jadi dia kata hakul ibad, hak kita sesama manusia ya. Ada satu lagi dia kata hakun nafs, hak kita dengan diri sendiri. Itu akhlak lah ya, akhlak. Jadi dia telah membahagi-bahagikan hak ni hak syarak. Apa-apa perbahasan, apa-apa perbincangan, apa-apa yang kita belajar, dia mesti ada sandaran daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Sebab itu dia dinamakan sebagai ilmu syarak. Ya. Akidah baik, ibadah baik, muamalah baik. Mesti ada sandarannya. Ya, jika ia melibatkan khilaf dan perselisihan di kalangan para ulama, mesti dilihat pendapat yang paling kuat, kerana itulah yang lebih mendekati syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan bukan kata zaman orang lain, zaman sahabat Nabi pun banyak khilaf di kalangan mereka. Sebab itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia menukilkan kata-kata Imam Ibn Muzir dalam tafsirnya. Idza ikhtalafa as-sahabah fawajaba al-ittiba' lima aqrabihim ila sunnah. Jika para sahabat khilaf dalam satu perkara, hendaklah ikut mereka yang mana lebih dekat dengan sunnah, kerana itu yang lebih dekat dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana hakikat manusia ni dia mesti berselisih. Ya, manusia kan, mana boleh sama. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah sendiri mengajar anak muridnya supaya tidak hanya taksub kepada beliau, tapi hendaklah melihat kepada kebenaran yang dibawanya. Hatta bila dia mengajar pun, dia mengajar, dia sering memperbetulkan bukunya. Ya, ini disebut oleh anak murid dia, Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dinukilkan oleh ulama-ulama Syafi'i yang lain dalam buku fiqh mereka. Katanya, qara'tu 'ala Syafi'i kitab ar-risalah naifan wa salasina marrah. Aku belajar kitab risalah Imam Syafi'i dengan beliau 30 kali lebih aku duduk di majlis beliau. Fama min marrah illa wa kana yusahihuha. Bila Imam Syafi'i mengajar kitab dia, dia sering memperbetulkan kitabnya setiap kali kami belajar dengannya. Hak ni salah ni, dia kata, dia perbetulkan. Hak ni salah ni, hak ni tak tepat ni, dia perbetulkan. Kitab dia sendiri tu. Bukan dia buat pembetulan kitab orang lain. Kitab dia sendiri dia buat. Ya. Jadi dia ditanyalah oleh anak murid dia. Kemudian dia pun jawab. Ya. Dia kata, innallaha ya'ba an yaj'al ala adimil ardi kitaban asaha min kitabihi. Ya. Allah Ta'ala tidak akan jadikan sesuatu kitab pun di atas muka bumi 100% undisputable. 100% tak boleh dipertikaikan. Betul macam kitabnya Al-Quran. Quran saja yang 100% correct. Ya. Kemudian dibaca ayat Quran, "Lau kana min 'indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Surah Al-Imran tak silap, ataupun An-Nisa ayat 82. Imam Syafi'i baca ayat Quran tu. Jika ia bukan daripada Allah, nescaya ada perselisihan yang banyak daripada mereka. Maksud manusia kan, dia mesti berbeza. Dia mesti ada buat salah. Jadi dengan sebab ramainya orang yang berilmu, mereka lah yang memperbetul-betulkan antara satu dengan yang lain, yang membuat pembetulan, menegur antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi itu penting. Dan kita bukan hanya lihat riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman, kita lihat riwayat Al-Buaiti. Al-Imam Syafi'i rahimahullah amat tegas dalam ilmu. Bila sebut ilmu syarak, dia bertegas di atas sumber dan mesti beri pendapat yang paling sahih. Ya. Itu ulama Rabbani. Dia bukan nak mengajak orang supaya taksub kepada diri je, tapi dia nak mengajak orang supaya dekat dengan kebenaran. Benar, ikut. Walaupun aku salah. Tapi kalau benda itu tidak benar, ada orang lain yang lebih benar, ikut orang lain. Ya. Itu asas dalam mana-mana ilmu. Ilmu syarak tadilah ya, terutama ilmu syarak lah. Ya. Jadi tak boleh kita nak main redah suka hati kita ya. Mesti benar-benar terikat kepada nas ya. Sementara Rasulullah pun memang diajak untuk nak mengajar kepada kita. Bukan kata buat ibadah yang besar-besar saja, hatta ibadah yang sikit-sikit, yang kecil-kecil pun, bahkan ibadah yang biasa-biasa ya. Kadang-kadang banyak berlaku perselisihan dengan sebab sumber itulah ya. Baik.
Dan yang kedua katanya ada ilmu yang lain, ilmu akal. Ilmu akal ni ilmu yang tidak ditambah oleh nas, yang tidak diikat oleh syarak dari sudut sumber wahyu tadi. Manusia boleh berfikir sedalam-dalamnya, manusia boleh kaji seluas-luasnya dan tidak ada limitation as long as dia tidak bercanggah dengan syarak. Ya. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah mari contoh ilmu al-hisab, ilmu matematik. Nak buat formula apa, buatlah. Tak perlu balik Quran, tak perlu balik hadis Nabi. Ya. Ilmu al-handasah, ilmu nak bina bangunan. Ilmu akal. Akal boleh fikir sebijak-bijaknya. Bijak macam mana pun tak apa. Ya. Pasal ilmu akal, itu makna ilmu akal. Asas dia akal. Fikirlah nak buat bangunan macam mana. Ya. Kan? Sebab itu ia berkembang dalam setiap tamadun manusia. Bahkan tamadun bangsa pun, seni bina, handasah ni seni bina lah. Seni bina orang Cina lain, betul tak? Seni bina orang Melayu lain. Seni bina orang Melayu pun, kalau seni bina orang Kelantan, Melayu Kelantan lain pula. Pergi di Negeri Sembilan, seni bina dia lain pula, kan? Bumbung mengekok sana mengekok sini, dia seni bina. Tak ada hal, dia kata go for it. Dia buat lagi ilmu an-nujum, ilmu al-falak, ilmu kaji bintang, kan? Nak buat mikroskop sprong bintang sampai nampak, sprong lah, bocor. Ada itu pun. Ya? Nak kaji tentang kedudukan bintang, nak kaji itu kaji ini tentang ilmu al-falak awin nujum, go for it, kerana ia adalah ilmu yang berasas pada kebijaksanaan akal manusia. Tapi dia kerana kadang-kadang manusia ni terlalu bijak pula. Ilmu falak atau ilmu bintang ni yang pada asalnya ada banyak manfaat kepada umat manusia. Dan sebagainya Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran. Wa huwa alladhi ja'ala lakum, Allah Ta'ala kata macam mana? Dan surah Al-An'am ayat 97, Allah Ta'ala kata wa ja'ala lakumu, macam mana ayat tu? Wa ja'ala lakum wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujum litahtadu bihi fi zulumatil barri wal bahr. Ya, Allah Ta'ala bagi tahu. Bintang-bintang ni antara fungsi dia ialah Allah Ta'ala ciptakan dia untuk menjadi petunjuk bagi kamu bila kamu berjalan dalam kegelapan malam di laut dan di bumi. Ya, orang zaman-zaman dulu kalau nak musafir memang tengok bintang. Jadi ia satu ilmu yang masyhur dan digunakan pakai hatta di sisi orang Arab pun, kerana mereka sering bermusafir terutama pada malam hari. Macam nak tahu jalan? Zaman dulu bukan ada signboard. Tengok bintang lah. Ya, kita hari ni tak adalah tengok bintang. Tapi dulu ada digunakan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya. Bintang-bintang ni Allah Ta'ala jadikan dia sebagai penghalang kepada syaitan untuk menembusi langit. Dulu-dulu syaitan dia boleh pergi je, ikut suka dia sampai langit atas tu. Tapi bila diutuskan Nabi Muhammad, mereka dah tak boleh naik lagi. Apa yang menghalang mereka? Bintang-bintang tu lah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa hifzan. Macam mana ayat tu? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atanna lahum 'adzabas sa'ir. Surah Al-Mulk tu kan? Ayat kelima. Allah Ta'ala jadikan bintang-bintang ni perhiasan dan dia juga menjadi alat yang merejam syaitan. Naik saja, kena bantai, turun dia. Tak boleh naik. Adalah fungsi-fungsi bintang tu. Ya. Jadi manusia boleh guna ilmu tu untuk kemaslahatan dan kebaikan mereka. Tapi manusia ni kadang dia bijak sangat pula. Dia gunakan ilmu bintang ni untuk sihir. Dia gunakan ilmu bintang ni juga untuk astrologi. Apa? Ramalan lah, ramalan. Itu yang timbul zodiak daripada ilmu astrologi lah, ilmu kaji bintang waktu lah. Ya. Memang orang dulu-dulu zaman Fir'aun dulu pun dia guna bintang-bintang lah untuk nak tengok masa hadapan. Ya. Sebelum Masihi lagi dah digunakan ilmu ni. Tapi ya ilmu yang batin Nabi larang. Ya. Selain daripada ia ada hubung kait dengan sihir, ilmu ramalan seumpama itu adalah ilmu yang dianggap sebagai ilmu penujuman, nujum, untuk nujung lah. Syiriklah pada Allah. Tak boleh. Ya. Nak buat majlis apa-apa, tengok hari yang bagus mengikut
bintang-bintang tertentu. Ya. Tahun-tahun tertentu pun, tahun baru Cina kan, tahun ni tahun apa, tahun ni tahun apa, dia base kepada perbintangan juga, zodiak juga tu. Ya. Jadi ilmu tu bukan ilmu Islam, dan dia bercanggah, dan dia membawa kepada syirik. Ya, walaupun dia berasal pada bintang, sebab hak berasal pada bintang ni ada yang dibenarkan, astronomi, ilmu falak juga tu. Satu lagi astrologi, ilmu kaji bintang dari sudut ramalan-ramalan, ya. Nak ramal nasib, nak ramal meniaga rugi tak rugi, ya. Jadi itu tak boleh, ya. Itu syirik sama sekali. Jadi ilmu lah, ya. Dan of course lah ilmu yang bersabit dengan Quran, kesemua dah adalah ilmu syarak, ya. Ada ilmu-ilmu akal yang bersumberkan ayat Quran, mungkin ada, Allah Ta'ala alam. Tapi dengan sebab kita ni kurang mengkaji, jadi kita tidak tahu. Tapi kalau orang mengkaji, dia akan dapati bahawa Quran adalah sumber kepada ilmu, ya. Jadi Allah Ta'ala tanya, pasal apa Allah Ta'ala tanya? Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu? Kerana manusia memang boleh mendapatkan ilmu pengetahuan, tinggal dia nak dengan tak nak saja. That's why Allah selalu tanya, alam ta'lam, alam ta'lam, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu? Kerana manusia dia boleh mendapatkan ilmu pengetahuan, ya. Dan itu juga yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, haiwan umpamanya. Allah Ta'ala tak tanya haiwan, alam ta'lam, tidakkah kamu tahu wahai haiwan? Sebab haiwan dia tak ada bakat untuk dapatkan ilmu, betul tak? Ya. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat juga tidak ada bakat untuk nak mencari ilmu di sisi sebagian para ulama. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, itulah ilmu yang mereka dapat, ya. Bahkan perbuatan mereka pun terhad. Setiap masing-masing ada kerja masing-masing. Tak macam kita bebas. Allah Ta'ala beri kebebasan di atas muka bumi untuk menjadi khalifah Allah. Buatlah apa saja kamu mahu, as long as dia tidak bercanggah dengan syarak. As long as kamu buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Tapi malaikat tidak. Malaikat kalau kerja dia macam tu lah. Kerja dia turunkan hujan je lah. Kerja dia halau angin je lah. Kalau dia sudut ibadah, kalau dia kerja dia rokok sampai hari kiamat. Kalau kerja dia sujud pada hari kiamat, ya. Kalau kerja dia tulis amalan, roket atid. Kalau kerja dia soal orang yang mati, kerja dia hanya soal orang yang mati. Dia tak ada urusan dengan orang yang hidup, ya. Dia dah ada kerja masing-masing. Manusia tak ada, bebas, ya. Ilmu boleh cari kalau kita mahu, ya. Nana hari ni banyak mekanisme dan instrumen untuk dapatkan ilmu pengetahuan, ya. Mungkin dulu terhad nak dapat ilmu kena musafir ribuan batu, tapi hari ni tidak, ya. Di ujung jari saja, maklumat di ujung jari, tekan saja. Nak maklumat yang baik, nak maklumat yang tidak baik, tekan saja kan. Kita ada share Google, kita ada share YouTube, kita ada macam-macam share, ya. Boleh Ustaz? Apa tak boleh je? Itu sumber kepada ilmu yang boleh kita rujuk, dan untuk kita tambah pengetahuan, ya. Bukan makna kita belajar dengan benda tu, tidak, tapi untuk kita tambahkan ilmu. Dan hari ni di universiti pun banyak guna kaedah-kaedah yang terkini seumpama itu. Baik, kemudian Allah Ta'ala kata, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kamu tidak akan dapati selain daripada Allah itu wali, penolong, wala nasir, pembantu, ya. Jadi ayat ni Allah Ta'ala kata hanya Allah Ta'ala saja wali dan nasir kepada kita. Wali maksudnya wali lah. Wali ni makna pembantu, penolong, ya. Nasir pun makna pembantu, penolong juga, ya. Kita nak jadi wali kepada Allah, dan kita nak juga Allah Ta'ala jadi wali kepada kita. Apa maksud kita wali kepada Allah? Maksudnya kita jadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nama wali kepada Allah, ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah, mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Mereka ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah ni ialah orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi as long as kita beriman dan bertakwa kepada Allah, kitalah wali Allah, ya.
Dan satu lagi, kita juga nak Allah ni wali kepada kita. Yang ni orang yang membantu kita, ya, orang yang menolong kita. Jadi dia boleh guna kedua-duanya. Kita pun boleh jadi wali Allah, Allah pun boleh jadi wali kita, ya. Dan itu yang kita minta pada Allah setiap kali semayang. Bila tuan-tuan baca kunut solat subuh tu, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, ya, wa tawallani fiman tawallait. Dan walikanlah aku seumpama orang-orang yang telah engkau walikan. Maksudnya kita minta dengan Allah supaya kita jadi wali Allah, dan kita minta juga dengan Allah supaya Allah Ta'ala jadi wali kita. Konsep kewalian dalam Islam ni, kalau betul-betul berasaskan Quran dan hadis Nabi lah, very simple dan amat jelas sekali. Itu saja. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dialah wali Allah. Dan dengan sebab dia menjadi wali Allah, Allah Ta'ala akan jadi wali kepadanya. That's it, ya. Takat tu saja. Tapi tak dinafikan akibat pengaruh daripada agama Yahudi dan Nasrani yang berprinsipkan rahbaniyah, kependetaan, muncullah konsep-konsep wali-wali yang sebenarnya tidak ada sandaran dalam Quran ataupun hadis Nabi. Macam-macam dia cerita pasal wali. Sehingga ibadah wali dah tak sama dengan ibadah kita. Dengan Nabi pun tak sama. Nabi zikir lain, dia zikir lain. Nabi semayang lain, dia semayang lagu lain. Nabi semayang macam ni, dia semayang macam ni. Kan? Sampai kalau semayang satu malam 1000 rakaat. Ini wali, ni orang tak wali tak boleh. Orang biasa tak boleh. Ya? Nabi pun kalah kalau cerita bab ibadat wali ni. Ya? Daripada mana itu? Terlihat daripada nas syarak tak ada jenis-jenis cerita macam tu. Allah Ta'ala tak ajar pun. Banyak wali Allah Ta'ala cerita bahkan sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Luqmanul Hakim tu wali min awliyaillah. Pakar ada surah khas tentang Luqman. Apa ajaran Luqman ibadah dia? Buat apa yang Allah Ta'ala suruh? Benar-benar mentauhidkannya, tidak mensyirikkannya. Dia bagi pesanan kat anak dia 7 atau 8 pesanan. Mana ada benda pelik-pelik, ya? Ini kalau semayang pun sampai satu malam 1000 rakaat, ya, satu rakaat 1 saat, apa yang dia baca? Oh, Allah Ta'ala telah memanjangkan waktunya. Macam-macam lah kita boleh kata, kan. Bukan saja tak logik, tapi tak pernah disebutkan dalam mana-mana nas. Sahabat pun wali juga. Bahkan dia wali yang paling besar, sahabat Nabi ni. Kalau nak cerita hak wali-wali tu lah, ya. Sahabat Nabi pun tak ada semayang macam tu, satu malam sampai 1000 rakaat. Ni cerita-cerita baru sebenarnya, yang kadang-kadang nak bagi kita ni benda pelik-pelik, kan. Tidak ada sama sekali, ya. Macam tu lah. Lepas tu timbul lah, boleh terbang, boleh berjalan atas air, ya. Kalau nak ikut atas kuasa Allah memang tidak mustahil. Tapi konsep-konsep kewalian macam tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis Nabi. Konsep-konsep kewalian hanya berteraskan iman dan amal soleh. That's it. Itu saja. Tapi macam saya sebut tadi, pengaruh daripada kependetaan Yahudi Nasara tu dia masuk, ya. Kalau tuan-tuan ikut perkembangan ajaran Al-Batiniyah, dia dengan tasawuf tu mirip-mirip. Al-Batiniyah ni sebenarnya daripada Rahbaniyah Nasara tu lah. Memang dia dah meresap masuk dalam tasawuf Islam. Senang nak cam, senang saja. Ada nas, itu Islamik tasawuf. Tak ada nas, itu bukan Islamik tasawuf. Senang aja nak cam. Tapi mungkin tuan-tuan tak perasan lah. Tapi kita yang belajar ni, kita tahu. Nak bezakan antara tasawuf yang betul-betul Islamik dengan tasawuf yang ada unsur-unsur Rahbaniyah seumpama itu. Kalau cerita merepek pasal wali, itu unsur-unsur yang daripada saya tuan-tuan duduk di Kubang Kriat, belajar dulu masa tingkatan 6. Sekolah di sekolah Tok Kenali. Tok Kenali tu, cucu cicit dia sekolah sekali dengan saya je. Ustazah seorang yang ajar kami tafsir, Ustazah Noraini tu memang susu galuh Tok Kenali tu. Dia Tok Kenali di Kubang Kriat tu orang kenal. Tapi bila kita tanya cerita pelik-pelik tentang Tok Kenali, dia pun gelak. Orang lain yang duduk lebih-lebih, kan. Tok Kenali belajar di Mekah, tuan. Bila dia dah habis satu kitab, dia buat jamuan pulut durian, ambil daripada Kelantan buat mari tu, satu dalam masa berapa saat je. Karamah lah tu kita kata, kan. Wali, kan. Tahu lah, pelik-pelik lah cerita, ya.
Dia nak melentas Sungai Kelantan kan, dia duduk nyembang-nyembang macam ni, tahu-tahu dia dah kat Sungai Kelantan. Belah macam tu je. Banyaklah cerita-cerita macam tu lah ya. Dari sudut kuasa Allah tu kita tak nafi lah. Tapi kadang cerita-cerita tu tak tahulah apa kepentingan pun, kita pun tak tahu ya. Dan saya tak nafi kan, cucu-cucuk mereka saya kenal semua nak kata orang soleh tu tidaklah, tapi orang bagus. Mayang dia bagus, cakap pun bagus. 2 orang belajar universiti sekali dengan saya ya. Itu baru cucu cicit Tok Wali, akhlak dia bagus. Tapi dia tak pernah cerita merepek-repek, tak ada. Baik, isyarat. Balik pada yang tadi ya. Jadi nak cerita, kita nak jadi wali kepada Allah, Allah pun mudah-mudahan menjadi wali kepada kita. Macam mana nak jadi tu? Beriman dan bertakwa, beramal soleh. Amal soleh ni nombor 1 buat hak wajib lah. Yang kedua tinggal yang haram. Yang ketiga baru buat yang sunat-sunat. Ya. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Minhaju Al-Abidin. Kadang-kadang kita salah sangka. Kita ingat hak wajib nombor 1, hak nombor 2 sunat, hak nombor 3 tinggal yang haram. Tak, hak nombor 1 buat yang wajib. Hak tu hak paling tinggi sekali. Allah Ta'ala tengok ialah amalan wajib kita yang kita lakukan. Hak tu nombor 1. Sebab tu banyak sahabat tanya Nabi, macam mana aku nak masuk syurga? Nabi kata sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 waktu. Puasa Ramadan, zakat. Nabi sebut basic-basic. Dan ada sahabat kata aku nak buat wajib je. Inilah azidu ala haza wala anqus. Umpama dalam hadis Bukhari Muslim daripada Talha bin Ubaidillah dan Abi Hurairah. Sahabat kata aku nak masuk syurga, apa aku nak buat wahai Rasulullah? Nabi kata sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kamu wajib kamu buat. Haji kalau mampu, go. Ada tak orang lain? Tak ada. Sembahyang kalau kamu rajin buatlah hak sunat. Puasa kalau kamu ada masa rajin buatlah hak sunat. Tapi hak wajib hak ni hak kamu kena buat. Dia pun berkata la azidu ala hadza wala anqus. Wallahi la azidu ala hadza wala anqus. Demi Tuhan, aku nak buat hak wajib ni saja. Aku tak nak buat benda-benda yang lain. Nabi kata man sarrahu an yanzur ila ahli jannah fa yanzur ila hadzal rajul. Siapa nak tengok ahli syurga, kamu tengok orang ni. Maksudnya